Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu keseimbangan pendapatan negara, di mana kita akan membincangkan berkaitan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan serta bagaimana melukis kelok penggunaan dan kelok tabungan. Baiklah, kita teruskan dengan konsep penggunaan dan tabungan. Okey, konsep yang pertama adalah pendapatan boleh guna ataupun YD, di mana ia merujuk kepada pendapatan yang boleh dibelanjakan oleh individu untuk membeli barang dan perkhidmatan. Pendapatan boleh guna diperolehi dengan menolak cukai pendapatan daripada jumlah pendapatan persendirian. Dalam ekonomi dua sektor, tiada peranan kerajaan dalam ekonomi, maka tiada cukai dikenakan terhadap pendapatan individu. Okay, untuk mengira pendapatan boleh guna, dia sama macam kita dah belajar dalam bab 2. Pendapatan boleh guna diperolehi dengan pendapatan persendirian ditolak dengan cukai pendapatan persendirian ataupun individu. Yang kedua, penggunaan, iaitu merujuk kepada pembelanjaan yang dilakukan oleh sektor isi rumah ke atas barang akhir dan perkhidmatan. Ia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan boleh guna. Semakin tinggi pendapatan boleh guna, maka semakin tinggi penggunaan. Maka penggunaan dan pendapatan boleh guna berhubung secara positif. Seterusnya, fungsi penggunaan. Fungsi penggunaan merupakan satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan dengan tingkat pendapatan negara. Dan dalam ekonomi dua sektor, pendapatan sama dengan pendapatan boleh guna. Y sama dengan YD. Itu pendapatan negara sama dengan pendapatan boleh guna. So, ia menunjukkan tingkat penggunaan isi rumah pada pelbagai tingkat pendapatan negara, di mana penggunaan dipengaruhi oleh pendapatan boleh guna. Okey, fungsi penggunaan ialah C sama dengan A tambah BYD, di mana C merupakan jumlah penggunaan. Okay, ia dipengaruhi oleh pendapatan boleh guna. A merupakan penggunaan autonomi, iaitu penggunaan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan boleh guna ataupun perbelanjaan isi rumah pada ketika pendapatan boleh guna adalah kosong. B adalah MPC ataupun kecenderungan, iaitu mengukur perubahan penggunaan kesan daripada perubahan RM1 dalam pendapatan boleh guna. Dan YD adalah tingkat pendapatan boleh guna. Okey, kelok penggunaan. Paksih menegak adalah penggunaan dan paksih mendata adalah pendapatan negara atau YD. Okey, pada titik 00 kita buat kelok Y sama dengan C, iaitu dia adalah garis 45 darjah. Yang ini adalah kelok penggunaan C sama dengan A tambah BYD, di mana kelok penggunaan bercerun positif menunjukkan hubungan positif antara penggunaan dan pendapatan boleh guna. Kelok penggunaan bersilang dengan kelok Y sama dengan C pada titik B menunjukkan penggunaan isi rumah sama dengan pendapatan negara atau pendapatan boleh guna, iaitu RM36,000. Okey, perubahan C kesan daripada perubahan YD menunjukkan kecerunan kelok penggunaan, iaitu MPC. MPC adalah kecenderungan mengguna sud. Jadi pada kelok penggunaan kita dapat ada kawasan segitiga
iaitu perubahan C dan perubahan Y, ia adalah MPC ataupun kecerunan. Seterusnya, tabungan atau saving. Ia merujuk kepada pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. Dipengaruhi oleh tingkat pendapatan boleh guna. Jika tingkat pendapatan boleh guna tinggi, maka jumlah tabungan yang dilakukan juga adalah tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, fungsi tabungan, di mana ia merupakan satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan tingkat pendapatan boleh guna. Dalam ekonomi dua sektor, Y sama dengan YD. So, ia menunjukkan tingkat tabungan isi rumah pada pelbagai tingkat pendapatan boleh guna. Okey, fungsi tabungan ialah S sama dengan negatif A tambah 1 tolak BYD. Di mana S merupakan jumlah tabungan, ia dipengaruhi oleh pendapatan boleh guna. Negatif A merupakan pengguna akan menggunakan simpanan untuk belanja semasa pendapatan boleh guna adalah kosong, ataupun negatif A merupakan tabungan autonomi, tabungan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Dan 1 tolak B merupakan MPS, iaitu mengukur perubahan tabungan kesalahan daripada perubahan RM1 dalam pendapatan boleh guna. Dan YD merupakan tingkat pendapatan boleh guna. Kelok tabungan. Paksi menegak adalah tabungan. Dan paksi mendatak adalah pendapatan boleh guna. Cuma kita dapati kelok tabungan dia ada kawasan untuk positif dan negatif. Jadi ini merupakan kelok tabungan. Kelok tabungan bercerun positif yang menunjukkan hubungan positif antara tabungan dan pendapatan boleh guna. Dan nilai negatif A menunjukkan tabungan negatif pada pendapatan negara atau pendapatan boleh guna sifar, iaitu pengguna akan menggunakan simpanan untuk berbelanja semasa tiada pendapatan. Kelok tabungan bersilang dengan kelok pendapatan negara pada titik B menunjukkan tabungan isi rumah sifar pada pendapatan negara atau pendapatan boleh guna dia RM36,000. Pada kelok tabungan, kawasan segitiga tersebut merupakan kecerunan kelok dan dia juga merupakan MPS. MPS merupakan kecenderungan menabung sud. Okey, kita teruskan. Jadual di bawah menunjukkan jumlah pendapatan negara, penggunaan dan tabungan. Okey, kolom pertama adalah pendapatan negara RM juta. Kolom kedua penggunaan RM juta dan kolom ketiga adalah tabungan RM juta. Okey, hubungan positif antara pendapatan negara dan juga penggunaan. Semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi juga pendapatan ataupun semakin tinggi jumlah penggunaan. Itu juga semakin tinggi jumlah tabungan. Jadi penggunaan dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatan negara. Okey, jadi pendapatan merupakan penggunaan tambah dengan tabungan. Dan daripada jadual boleh dapat C dengan pendapatan negara ditolak dengan tabungan. Itu juga untuk mendapat tabungan, iaitu pendapatan negara ditolak dengan penggunaan. Pada pendapatan negara sama dengan penggunaan, tabungan adalah kosong. Dan pada penggunaan 60 juta, ia adalah penggunaan autonomi. Itu pada pendapatan negara kosong, kita ada penggunaan, maka ia merupakan penggunaan autonomi.
iaitu penggunaan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara atau penggunaan apabila pendapatan negara adalah sifar atau kosong. Manakala pada negatif 60 juta ialah tabungan autonomi, iaitu tabungan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara atau tabungan apabila pendapatan negara adalah kosong. So, 60 adalah penggunaan autonomi, negatif 60 adalah tabungan autonomi. Autonomi maksudnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Kita tengok kepada contoh soalan. Jadual di bawah menunjukkan data bagi pendapatan negara, jumlah penggunaan dan tabungan sebuah negara. Berdasarkan jadual di atas, bentukkan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Okey, fungsi penggunaan dulu. Fungsi penggunaan kita dah tahu C sama A tambah BYD. Okey, jadi langkah pertama, cari nilai B. Untuk cari nilai B, pilih dua pasangan C dan Y. Jadi dalam jadual kita ada 4 pasangan, kita pilih 2 sahaja. Contoh saya ambil pendapatan 200 dan penggunaan 200. Dan yang kedua, pendapatan 400 dan penggunaan 350. Jadi B ni juga merupakan MPC. So, MPC, formula dia adalah perubahan C bahagi dengan perubahan Y atau YD. Di mana perubahan C merujuk pada C1 tolak C0, 1 yang baru, C0 yang lama, bahagi dengan pendapatan yang baru tolak pendapatan yang lama. Okey, jadi mana satu yang baru lama terpulang, kita boleh ambil sama ada pendapatan yang 200 yang baru ataupun pendapatan yang 400 yang baru. Masukkan dalam formula 350 tolak 200 bahagi dengan 400 tolak 200. Jadi 150 bahagi dengan 200, kita akan dapat 0.75. Okey, jadi nilai B atau MPC lah 0.75. Dia tak ada unit ya. Dan langkah kedua, cari pula nilai A. Untuk cari nilai A, pilih satu pasangan. Pilih satu pasangan C dan Y. Okey, C sama A tambah BYD masih lagi menggunakan fungsi penggunaan. Jadi, saya ambil pasangan 350 penggunaan dan juga 400 pendapatan negara. Masukkan dalam persamaan C 350 sama dengan A tambah, kita tak tahu lagi, B kita dah dapat tadi 0.75 dan YD adalah 400. Jadi kita selesaikan, alihkan nombor bulat. So, kita dapat nilai A adalah 50. Jadi kita dah dapat nilai A dan B, maka masukkan nilai B dan A dalam persamaan penggunaan. C sama dengan 50 tambah 0.75 Y ataupun YD. Okey, seterusnya kita bentukkan fungsi tabungan. Okey, untuk bentuk fungsi tabungan kita ada dua cara. Satu, kita menggunakan fungsi penggunaan yang kita dah dapat. Okey, fungsi tabungan kita tahu negatif A sama dengan tambah dengan S sama dengan negatif A tambah 1 tolak BYD. Okay, jadi kita masukkan A 50 jadi negatif A negatif 50 tambah 1 tolak 0.75 B 0.75 YD kita masukkan. Kemudian kita dapatlah fungsi tabungan S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 YD atau Y. Ataupun kita boleh kira daripada awal gunakan data dalam jadual. Pilih satu pasangan S dan Y. Okay. Pasangan tabungan dan pendapatan negara. Tabungan kosong dan pendapatan dia adalah 200. Jadi masukkan S kosong, negatif A tak tahu lagi. Tambah dengan 1 tolak B 0.75 dan masukkan YD 200. Maka kita akan dapat nilai negatif A adalah negatif 50.
Okey, jadi kita dah dapat nilai negatif A, kita masukkan dalam persamaan S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 Y ataupun YD. Jadi macam mana kita dapat 0.25 berdasarkan kepada 1 tolak 0.75 iaitu dapat 0.25. Jadi ada dua cara untuk membentuk fungsi tabungan. Yang lagi senang bila kita dah dapat fungsi penggunaan. Jadi 1 tolak B tadi merupakan MPS. Jadi MPS formulanya adalah perubahan S bagi perubahan Y atau YD. Di mana perubahan S merujuk pada tabungan 1 tolak tabungan kosong baru tak lama bahagi dengan pendapatan negara 1 tolak pendapatan negara kosong. Jadi kita pilih dua pasangan S dan Y, iaitu tabungan dan pendapatan negara. Jadi saya ambil pendapatan negara 600 dan juga tabungan 100 dan lagi satu adalah pendapatan negara 800 dan tabungan 150. Jadi kita masukkan dalam formula 150 tolak 100 bahagi 800 tolak 600. Jadi 50 bahagi dengan 200, maka kita dapat MPS adalah 0.25. Jadi sama je. Sama ada kita kira guna formula perubahan S bagi perubahan YD ataupun 1 tolak B. Jadi MPC tambah dengan MPS kita akan dapat 1. Jadi 0.75 tambah 0.25 sama dengan 1. Okay, ini adalah fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Seterusnya, kita teruskan dengan melakar kelok penggunaan dan tabungan berdasarkan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan tadi. Okey, fungsi penggunaan C sama 50 tambah 0.75 YD. Jadi paksi menegak adalah penggunaan dan paksi mendatar adalah pendapatan negara atau pendapatan boleh guna. Kita buat kelok 45 darjah iaitu Y sama dengan C ataupun C sama dengan Y. Kita lukis kelok penggunaan yang mencerong ke atas positif. C sama dengan 50 tambah 0.5 YD atau Y. Jadi nilai A 50. So pada nilai penggunaan adalah 50 pada paksi penggunaan. Jadi berlaku persilangan pada titik tersebut. Okay, jadi berapakah pendapatan negara? Okay, maka kita kena kira lah. So ingat di sini Y sama dengan YD. Mana kita masukkan balik Y sama dengan C. Y sama dengan 50 tambah 0.5 YD. Kita alihkan Y. Jadi kita dapat Y tolak 0.5 Y. Y itu masuk 1 Y. Tolak dengan 0.5 Y sama 50. Jadi 50 bahagi 0.5. Maka kita akan dapat Y adalah 200 juta. Okey, teruskan dengan kelok tabungan. Okey, paksi menegak adalah tabungan dan paksi mendatar adalah pendapatan negara. Jadi, fungsi tabungan negatif 50 tambah 0.5 YD. Jadi, kita buat kelok. Tabungan mencerong ke atas dari kiri kanan, positif. S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 YD. Jadi negatif 50, maka nilai pada paksi tabungan adalah negatif 50. Okey, kemudian kita turunkan selari daripada kelok penggunaan. Kita akan dapat pendapatan pada waktu tu berapa. Jadi kita kira. Jadi pada waktu tu tabungan adalah kosong. Masukkan kosong sama dengan negatif 50 tambah 0.25 YD. Selesaikan. 50 bagi 0.5 sama dengan YD, maka kita dapat YD atau Y adalah 200 juta. Jadi sama je pendapatan negara ialah 200 juta. Okey, maka selesailah penerangan mengenai pembentukan fungsi penggunaan dan tabungan serta melukis kelok penggunaan dan tabungan. Semoga penerangan ini dapat membantu pelajar untuk memahami berkaitan dengan fungsi penggunaan dan tabungan serta melukis kelok penggunaan dan tabungan.
Video seterusnya akan menerangkan tentang keseimbangan pendapatan negara dua sektor. Sekian, terima kasih.